Assalamualaikum. Seperti dijanjikan, saya membuat video ini semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Masa tu baginda belum lagi jadi nabi. Seorang lelaki turuna berkahwin dengan seorang perempuan janda. Sebelum itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat banyak kerja berniaga bersama Khadijah, kewangan dari Khadijah dan usaha dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mengenali satu sama lain, baru mereka menguruskan perkahwinan. Selama 15 tahun sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, tambah lagi 10 tahun lepas tu, jumlah 25 tahun perkahwinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memadukan Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mahu. Semudah itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sangat mengenali Khadijah radhiyallahu anha. Baginda betul-betul tahu kepribadian Khadijah. Seorang yang sangat sensitif, sangat menyokong beliau dan menyokong dakwah Islam juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui beliau sebagai isteri yang sangat sempurna. Tentang tidak memadukan Khadijah, itu pilihan baginda sendiri. Nabi memang tidak mahu mempunyai isteri lain sampai Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Itu yang kita sebagai kaum muslimin patut fikir mengenai isu poligami ini. Setiap individu ada kesnya tersendiri. Kahwin satu, kahwin lebih, sampai kahwin 4 pun, itu adalah pilihan anda sendiri. Cuma jangan memilih untuk tidak kahwin langsung, kerana itu memang tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita 2 kisah untuk lebih memahami isu ini. Selepas hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, seorang perempuan janda yang sangat tinggi darjahnya antara kaum-kaum di Madinah, namanya Laila bintul Khatim. Ingatlah betul-betul namanya, Laila bintul Khatim. Laila telah menawarkan diri untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tawarannya, beliau terus pulang ke keluarganya memberitahu berita bergembira ini. Tetapi beberapa orang dari keluarga Laila mengingatkan akan sifat cemburu melampau Laila dan hairan bagaimana beliau boleh meneruskan hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai ramai isteri masa itu. Menyedari akan hakikat itu, Laila terus menemui Nabi Muhammad untuk menerangkan situasi dan meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam batalkan perancangan untuk berkahwin ini. Kisah yang kedua, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang telah pun berkahwin dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Hari itu Ali radhiyallahu anhu pernah merancang untuk berkahwin satu lagi. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersetuju atas sebab baginda tahu kesan tidak baik pada Fatimah dan ingin menghalangnya dari ditimpa dugaan yang sangat berat seperti ini. Ali radhiyallahu anhu terus batalkan perancangan untuk perkahwinan itu demi menjamin keridaan Fatimah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kesimpulan, seorang lelaki Islam yang telah berkahwin dan mempunyai hasrat untuk berkahwin lagi harus mendapat manfaat untuk dirinya dan bakal isteri. Tapi sekiranya dari perkahwinan baru ini lebih memudaratkan isteri yang sedia ada, lebih baik dipertimbangkan perkahwinan itu. Hendaklah diutamakan untuk menghindari kerosakan daripada memperolehi kebaikan.